Dia tersenyum pula. Nolin, mak ada kat sini nak. Kata isteri Tok Kaya Sendiri Raja sambil menggoncang badan Nolin yang matanya sedang terbeliak itu. Usir dia. Halau dia. Jangan bagi dia masuk. Siapa dia nak? Cakap dengan Atuk, rayu Datuk. Nolin merenung ke pintu, berpaling ke kiri dan ke kanan. Tiada sesiapa pun yang tahu. Datuk menggigit bibir. Sepasang matanya berpaut pada wajah Nolin yang kelihatan cemas itu. Dari wajah Nolin, mata Datuk beralih ke wajah Tok Kaya Sendiri Raja dan isterinya pula. Nak halau siapa Nolin? Tak ada siapa pun kat sini, ulang Datuk dengan nada suara yang cukup lembut. Ada, dia selalu ganggu saya. Usirlah dia. Dan Nolin terus menghentak-hentak kakinya ke lantai sambil meronta-ronta. Ibunya terus memeluk dengan erat dan kemas. Datuk terdiam, tidak tahu apa yang harus dibuatnya. Suara bising di bilik atas membangunkan Pak Ayub Naim dan isterinya yang tidur di bilik bawah. Mereka naik ke bilik Nolin. Waktu Pak Ayub dan isterinya sampai, Nurbaya sedang menyapu peluh yang tumbuh di dahi Nolin. Isteri Pak Ayub terus bertanya, "Apa yang dah jadi Nolin?" "Saya takut makcik." Suara Nolin tergetar-getar. Kemudian Nurbaya memberitahu isteri Pak Ayub bahawa kakaknya seperti melihat sesuatu di luar bilik yang datang mengacaunya. Nurbaya terus membaca ayat-ayat suci. Tiba-tiba dia mendapati Nolin jatuh pengsan. "Badan kakak terus jadi panas makcik," ujar Nurbaya. Isteri Pak Ayub Naim resah dan berkata kepada suaminya pula, "Apa yang harus kita buat?" Pak Ayub Naim terdiam. Dia berjalan berpusing-pusing di hadapan Tok Kaya Sendiri Raja, lalu berhenti di hadapan Datuk. "Nolin ni diganggu oleh sesuatu lah. Setahu aku, penjaga rumah tua ini tidak akan membuat kacau. Apalagi terhadap keluarga Tok Kaya," tutur Pak Ayub Naim. Mukanya merenung muka Datuk dan Tok Kaya Sendiri Raja. Pak Ayub terus menyambung, "Kalaupun dia menampakkan dirinya, itu sebagai tanda salam perkenalan." Isteri Pak Ayub Naim secara tiba-tiba berdiri. Matanya mula merah merenung ke wajah Nolin. "Sama ada perkenalan atau tidak, dia tetap setan. Saya tahu setiap kali balik, Nolin akan menjadi korban." Nada suara isteri Pak Ayub Naim cukup keras. Semua yang ada di dalam tu berpandangan sesama sendiri. "Kita harus mengatasi masalah ni. Saya tak mahu anak saya jadi korban lagi," kata isteri Tok Kaya Sendiri Raja. "Siapa yang boleh tolong kita?" sahut Pak Ayub Naim. Pertanyaan Pak Ayub Naim tidak mendapat jawapan. Datuk terus bercakap sesuatu dengan Tok Kaya Sendiri Raja. Kemudian Tok Kaya Sendiri Raja pun membisikkan sesuatu ke telinga Pak Ayub Naim. "Baik." Tiba-tiba suara Pak Ayub Naim meninggi lalu keluar dari bilik. 10 minit kemudian Pak Ayub Naim masuk ke bilik dengan membawa air dalam mangkuk putih. "Berikan padanya," ujar Tok Kaya Sendiri Raja. Pak Ayub Naim meletakkan mangkuk putih berisi air itu di hadapan Datuk. Datuk memasukkan separuh jari hantunya ke dalam mangkuk putih. "Ambil air ini dan sapukan ke mukanya," beritahu Datuk pada isteri Tok Kaya Sendiri Raja. Bila jari jemari isteri Tok Kaya Sendiri Raja menyapu air ke muka Nolin, saya lihat Nolin lemah dan terus terlena. Nolin pun dibaringkan ke atas katil dengan ditemani oleh ibunya. Tok Kaya Sendiri Raja, Datuk dan Pak Ayub Naim keluar dari situ dan terus menuju ke bilik saya dan Datuk menginap. Mereka berbincang panjang. Datuk dengan rasa rendah hati ingin membantu mengatasi masalah yang dihadapi oleh keluarga Tok Kaya Sendiri Raja. "Saya sekadar mencuba. Sama anda jadi atau tidak, itu kuasa Allah. Kalau Allah berkat, kita akan berjaya, insya-Allah," ujar Datuk. "Saya faham," sahut Tok Kaya Sendiri Raja. Esoknya Norin terus jatuh sakit. Tubuhnya sekejap panas, sekejap sejuk. Datuk tidak melakukan sesuatu pada sebelah paginya untuk mengubati sakit Norin itu.
Menurut Datuk, Nolin demam kerana lemah semangat. Pada sebelah petangnya baru Datuk memulakan tugasnya. Itu pun sesudah membuat beberapa persiapan rapi di biliknya. Datuk meminta izin pada Tok Kaya Sendiraja untuk masuk ke bilik Nolin. Sila. Emaknya ada di dalam tu, kata Tok Kaya Sendiraja. Datuk merenung muka Tok Kaya Sendiraja. Jangan tegur apa yang saya lakukan selepas ni. Dengan tenang Datuk mengingatkan kepada saya dan Tok Kaya Sendiraja. Dengan tenang Datuk melangkah, berdiri betul-betul di tengah pintu bilik. Dia memusingkan badannya dari kiri ke kanan. Datuk mengeluarkan kain hitam dari pinggang lalu melemparkan ke ruang tengah rumah. Selepas itu Datuk pun mempersilakan Tok Kaya Sendiraja dan saya menghampiri Nolin. Tiba-tiba wajah Nolin berubah dengan takut dan cemas. Dia merasakan Datuk seperti mahu mengganggunya. Namun begitu, dengan wajah yang tenang dan penuh keyakinan, Datuk memegang urat nadi di tangan kanan Nolin. Mulut Datuk terus terkumat kamit. Matanya sekejap terpejam, sekejap terbuka. Datuk memerhatikan wajah Nolin dari hujung rambut hingga ke hujung kaki. Saya lihat Datuk menarik nafas panjang. Datuk mengangguk-anggukkan kepalanya beberapa kali. Saya terdengar bunyi jam tua di tengah ruang berbunyi 5 kali. Angin petang terasa masuk dengan deras ke dalam bilik. Saya terdengar bunyi suara burung gagak liar di pucuk kekabu di luar rumah. Meskipun di luar cuaca cukup panas dan cerah, tetapi di ruang itu tetap kelihatan muram. Malah ada beberapa bahagian rumah bagaikan tidak kena sinar matahari. Sedang saya dan Tok Kaya Sendiraja serta isterinya melihat Datuk menjalankan tugasnya dengan tekun, terdengar bunyi bingkai gambar terhempas di lantai. Kaca dari bingkai gambar itu bagaikan bergerak sendiri menuju ke arah tiang seri rumah. Bila Tok Kaya Sendiraja mahu pergi ke situ, Datuk segera menahan. Jangan. Kenapa? Barangkali dia mahu menguji kita. Apa yang patut kita lakukan? Tak ada apa yang perlu kita lakukan. Datuk memberi penjelasan pada Tok Kaya Sendiraja. Dan Tok Kaya Sendiraja pun anggukkan kepalanya 2-3 kali. Waktu isteri Tok Kaya Sendiraja membetulkan duduknya kerana lenguh lama duduk bersimpuk, pintu bilik berbunyi dengan kuat sekali, macam dihempas oleh tangan manusia. Gegarannya menjatuhkan botol-botol kecil yang terletak di atas meja hias Nolin. Bulu roma saya mula tegak. Datuk masih lagi tenang. Mata Nolin tidak seliar tadi. Kedua-dua biji matanya merenung di langit di rumah. Nolin tidak tahu apa yang berlaku di sekelilingnya. Dia seolah berada di dunia lain. Datuk memberi isyarat kepada Tok Kaya Sendiraja supaya mendekatinya. Bagaimana? Soal Tok Kaya Sendiraja kepada Datuk. Datuk pun mendekatkan mulutnya ke telinga Tok Kaya Sendiraja lalu berbisik. Memang ada yang mengacaunya. Siapa tu? Penunggu rumah ni ke? Raja ke? Tuan Puteri ke? Siapa? Nampak benar tidak sabarnya Tok Kaya Sendiraja bila berhadapan dengan masalah yang rumit itu. Datuk mula resah. Memang pantang benar bagi dirinya bila dia menjalankan tugas diganggu dengan beberapa soalan atau pertanyaan. Perbuatan begitu boleh mengganggu tumpuan fikiran pada kerja yang dilakukan oleh Datuk. Saya tak dapat mengatakan siapa atau apa. Ada baiknya Tok Kaya tengok sendiri. Tengok sendiri? Apa saya seorang saja kah? Tak, bersama dengan semua orang yang ada di sini. Mendengar jawapan dari Datuk, Tok Kaya Sendiraja merenung muka isterinya. Mereka nampak cemas dan gusar sekali. Nolin masih terkapar di atas katil. Matanya tidak lagi tertumpu pada langit rumah seperti tadi. Datuk memberi isyarat supaya saya menghampirinya. Ada apa tu? Kau duduk dekat aku. Saya angguk kepala dengan lemah. Begini, usah bimbang. Tok Kaya dan orang lain harus mandi dengan air bunga 7 jenis. Beritahu Datuk kepada Tok Kaya Sendiraja dengan wajah selamba. Datuk lalu meminta mangkuk putih berisi air bersama dengan bunga kemboja, bunga raya dan bunga tanjung. Tidak sampai 10 minit, semua barang yang dikehendaki oleh Datuk tersedia di hadapannya. 3 kuntung bunga yang berlainan jenis itu Datuk taburkan ke atas air dengan mangkuk putih. Jam tua di tengah rumah berbunyi sebanyak 6 kali. Cuaca di luar tidak secerah tadi. Keadaan dalam rumah bertambah suram. Kami terdengar bunyi deru angin menguasai perut rumah. Bunyinya cukup kuat. Datuk menyuruh kami menghadapi keadaan itu dengan tenang dan Datuk pun memperkemaskan silanya. Datuk memejamkan matanya sambil menarik nafas dengan tenang. Mulutnya terkumat kamit membaca sesuatu. Nafasnya kian kencang. Wajah Datuk berkerut. Kemudian Datuk meraba telinga kirinya 3 kali berturut-turut. Wajahnya kelihatan beransur tenang dan tarikan nafasnya bertambah aman.
Datuk pun membuka matanya dengan perlahan-lahan dan merenung ke kiri dan ke kanan. Wajah saya dan wajah Tok Kaya Sendiriraja direnung dengan tajam oleh Datuk. "Baik, begini Tok Kaya, penunggu itu sedia menemui kita," kata Datuk. "Bila?" "Oh, saya tidak sabar." "Malam ini kira-kira pukul 9 malam." Jawapan Datuk itu ternyata menimbulkan kebimbangan di hati Tok Kaya Sendiriraja. Lalu dia mengemukakan pertanyaan. "Di mana?" "Di ruang rumah ini," jawab Datuk dengan nada suara yang agak keras. Bagaikan ada sesuatu kuasa gaib, Norlin yang terlentang di atas katil bangun dengan tiba-tiba. Dia nampak sihat dan melangkah dengan tenang di hadapan Datuk. Penunggu rumah itu sudah membebaskannya. "Bawalah dia ke bilik mandi," Datuk memberitahu isteri Tok Kaya Sendiriraja. Arahan Datuk itu segera dipatuhi. Kemudian Datuk mengajak saya turun. Saya dan cucu mahu metik bunga 7 jenis, jadi Tok Kaya tak payahlah ikut, beritahu Datuk kepada Tok Kaya Sendiriraja. Silakan. Tapi jangan lupa, selepas sembahyang Isyak datang jumpa saya untuk ambil air bunga." "Ya, mesti. Dengan pertolongan Pak Ayub Naim, saya dan Datuk terus pergi ke kampung Keramat Pulai. Pak Ayub Naim terus membawa kami ke satu kawasan di kaki gunung. Menurut Pak Ayub Naim, semua jenis bunga yang tumbuh di kawasan itu boleh dipetik." "Kena minta ni kebenaran dari tuannya?" tanya Datuk dengan penuh keraguan. Pak Ayub Naim tersenyum. Tak apa. Ini tanah Tok Kaya sendiri. Ambillah, tak apa." "Ayub, kita nak buat ubat ni, semua benda kena minta izin. Kalau dah tanah ni tanah Tok Kaya sendiri, senanglah hati saya." Datuk mengakhiri cakapnya dengan ketawa kecil. Kawasan di kaki gunung itu memang lapang. Di kawasan gunung yang paling hujung ada tempat orang memecah batu. Banyak anak muda Keramat Pulai yang bekerja dengan syarikat pemecah batu di situ. Arah ke selatan terdapat sebuah kolam lombong tinggal dengan air yang membiru. Terdapat beberapa orang kampung dari Keramat Pulai memancing di kolam lombong tinggal itu. Satu perkara yang menarik, semua jenis bunga terdapat di kawasan tanah lapang tersebut. Sesekali bila angin datang, saya dapat menghidu bau yang cukup wangi. Datuk pun sudah dapat mengumpulkan 7 jenis bunga. Semuanya Datuk masukkan ke dalam bekas khas. Ketika itu kaki langit sudah bertukar warna. Puncak gunung yang kelihatan hijau dengan tumbuh-tumbuhan itu bertukar menjadi hitam sekata. "Siapa yang tanam pokok-pokok di sini, Ayub?" soal Datuk kepada Pak Ayub Naim. Lelaki tua yang sudah beruban itu kerutkan dahi. "Arwah ayah Tok Kaya. Masa hayatnya dia selalu jalan di sini setiap malam Jumaat. Waktu bulan penuh, buat apa dia ke sini? Itu saya kurang periksa lah." Setelah mendengar jawapan itu, Datuk tidak lagi mengajukan sebarang pertanyaan. Tetapi cakap Pak Ayub Naim itu menimbulkan beberapa persoalan dalam diri saya. Apakah arwah ayah Tok Kaya Sendiriraja mempunyai hubungan sulit dengan makhluk asing? Apakah pokok bunga yang ditanam di kawasan kaki gunung itu mempunyai tujuan-tujuan yang tertentu? Cukup sukar untuk saya memberi jawapan pada pertanyaan yang timbul dalam diri saya itu. Kami pun meninggalkan kawasan kaki gunung itu. Waktu saya dan Datuk serta Pak Ayub Naim melintasi jambatan yang merintangi sebuah anak sungai, suara azan terdengar dari surau kecil yang terletak di tepi sungai. Datuk pun memutuskan untuk menunaikan fardu maghrib di surau Keramat Pulai. Selepas menunaikan fardu maghrib, kami meneruskan perjalanan ke rumah Tok Kaya Sendiriraja. Kali ini saya tidak mahu naik basikal yang dikayuh oleh Datuk. Saya memutuskan mahu menaik basikal yang dibawa oleh Pak Ayub Naim. "Kenapa Tamar? Saya nak cakap-cakap sikit dengan Pak Ayub, boleh ke Tok?" "Tu pulanglah. Boleh ke kamu bawa cucu aku ni, Ayub?" Boleh. Naiklah, mai. Saya pun terus melompat membonceng basikal Pak Ayub. Entah macam mana, Pak Ayub Naim terus bercerita tentang keistimewaan arwah ayah Tok Kaya Sendiriraja. Menurut Pak Ayub Naim, arwah ayah Tok Kaya Sendiriraja pernah mendapat harta karun di kaki gunung, iaitu tempayan tembaga yang sumbing mulutnya. Tempayan itu tidak pula dibawa pulang, ditempatkan di satu kawasan dan dimandikan air bunga-bungaan selepas sembahyang Jumaat. Sejak bertemu dengan tempayan itu, perniagaannya bertambah maju. Lombong bijih terus dibuka hingga ke jeram mengkuang dekat bidur. Bila ayah Tok Kaya Sendiriraja meninggal dunia, tempayan tembaga itu terus raib entah ke mana. Lebih kurang pukul 9 malam sesudah dimandikan dengan air bunga 7 jenis, Tok Kaya Sendiriraja dan isterinya kelihatan tenang dengan penuh semangat untuk menghadapi sebarang kemungkinan. Begitu juga dengan Nurbaya, Nolin, Pak Ayub suami isteri. Semuanya duduk di atas tikar mengkuang. Nolin mengadu pada Datuk yang dirinya terasa pening. Datuk pun menyuruh dia baring dekat ibunya. Sesuai dengan permintaan Datuk, hanya 3 batang lilin sahaja yang dipasang menjadikan suasana agak samar-samar. Mulut Datuk terkumat kamit, suasana cukup sunyi.
macam berada di tanah perkuburan di waktu petang. Hanya bunyi tekanan nafas sahaja yang kedengaran. Entah dari mana tiba-tiba terdengar sayup-sayup suara lolongan anjing. Cukup menghairankan, sekitar kawasan itu tidak ada orang yang memelihara anjing. Udara mendadak sahaja bertukar menjadi dingin. Apa yang saya dengar, ada suara orang mengeluh di bilik sebelah. Nolin tiba-tiba bangun, lalu memandang wajah ibunya. Bersedialah, sebentar lagi dia akan datang. Ujar Datuk perlahan tetapi cukup tegas. Apa yang dikatakan oleh Datuk itu memang benar. Di hadapan secara perlahan-lahan muncul semacam gumpalan kabus, bergulung-gulung dan kemudian menipis pula secara perlahan-lahan. Bila gumpalan kabus itu hilang, muka isteri Tok Kaya Sendiriraja berubah menjadi pucat. Begitu juga dengan Nolin. Ada lembaga berbentuk bayi terapung-apung tanpa seurat benang pun. Matanya yang bercahaya itu memandang wajah Tok Kaya Sendiriraja dan isteri. Dari situ beralih pula ke muka Nolin. Siapa namamu, wahai anak yang baik? Saya belum ada nama. Jawab bayi itu. Tidak terkeluar dari mulut bayi tersebut, tetapi datangnya dari satu arah yang lain dan bergema pula. Datuk terus merenung ke arah bayi itu. Apa kau yang punya rumah ini? Tanya Datuk. Badan Datuk saya lihat mula menggigil bagaikan digoncang oleh sesuatu. Kau menetap di sini? Soal Datuk lagi. Tidak. Kenapa mengganggu Nolin? Nolin adik saya. Saya cuma nak jumpa bonda saya, isteri Tok Kaya Sendiriraja. Saya lihat isteri Tok Kaya Sendiriraja mula menggelabah, kemudian terpekik tertahan-tahan. Datuk memberi isyarat kepada semua yang ada di situ supaya bertenang. Tiada perubahan wajah jelas kelihatan pada Tok Kaya Sendiriraja dan isterinya. Kenapa kau mahu menemui ibumu? Saya minta dipertanggungjawabkan. Apa maksud yang sebenar, wahai anak? Aku tidak faham sebenarnya. Kenapa saya dibunuh? Jadi, ibumu yang membunuhmu? Isteri Tok Kaya Sendiriraja ni? Hei! Ya, waktu saya 7 bulan dalam kandungan, dengan pertolongan seorang doktor, saya dikeluarkan dari rahim secara paksa. Sebaik sahaja suara itu hilang, diganti pula dengan suara tangisan. Suara itu terdengar sayup-sayup dan amat memilukan. Datuk meletakkan kedua belah tangannya di atas tempurung lutut. Salah satu daripada api lilin di hadapannya dipadamkan. Kau mahu membalas dendam ke datang ke sini? Bukan itu maksud saya. Jadi, apa tujuan? Saya memerlukan nama dan pengakuan dari bonda yang sebenar dan kaum keluarga. Baiklah, selain dari aku dan cucu aku, ada Pak Ayub dan isteri Pak Ayub, ada ayah, ada emak, ada adik-adik engkau. Mereka sudah mengakui engkau sebagai keluarga mereka. Ujar Datuk sambil merenung muka Tok Kaya Sendiriraja. Tok Kaya Sendiriraja dan isteri serta-merta menganggukkan kepala. Tok Kaya dan Cik Puan, berilah nama untuk anak ini. Bang, kita nak bagi nama apa ni bang? Kita berikan nama Nur Azrin untuk dia. Ya. Aku ingin bertanya lagi soalan dengan engkau. Siapakah orang yang selalu muncul di sini, seperti yang pernah ditemui oleh cucuku dan orang-orang lain itu? Bayi itu kelihatan terpusing-pusing dan berdiri dekat dengan tiang seri. Dia seakan-akan ketawa menghadapi ke arah kami. Terdengar bunyi angin yang cukup kuat. Semua yang ada di ruang rumah berterbangan. Sungguh pun begitu, api lilin yang ada tidak pula padam. Mereka adalah waris dari keturunan datuk nenek saya. Mereka lah yang memberi jalan kemewahan dan keturunan pada ayah dan bonda saya. Dan mereka lah yang mendesak saya supaya menemui bonda yang sebenar. Terdengar gema suara itu dari arah kiri Datuk. Baiklah, mereka sudah tahu sekarang. Mereka akui kau adalah keturunan mereka. Pulanglah, jangan ganggu adikmu Nolin. Datuk terus bersuara. Saya mahu bersalam dengan mereka. Silakan wahai anak, pulanglah ke tempat asalmu. Keluarga Tok Kaya Sendiriraja menghulurkan tangan. Ternyata mereka tidak bersalaman dengan bayi itu. Mereka hanya macam terasa angin yang tenang mengenai jari jemari mereka. Maafkan saya ayah dan bonda. Maafkan kakak wahai Nolin dan Nurbaya. Kakak pergi dahulu. Rindulah
rindu duhai puspita, kenangkanlah teruna yang jauh dari pandangan mata. Senyumlah, senyum, semanis madu. Ingatkanlah darah yang kupuja, sematkan di hatimu. Setelah beberapa detik berlalu, Datuk kembali bertafakur dan membaca sesuatu. Dengan nada suara yang parau dan mengandungi maksud tertentu, Datuk bersuara. Bangunlah, wahai hati nurani yang tidak dikuasai oleh nafsu. Bangun dan temuilah kami. Tiada seorang pun yang sedar tentang isteri Tok Kaya Sendi Diraja yang telah jatuh pengsan. Datuk meletakkan tangannya ke atas dahi isteri Tok Kaya Sendi Diraja. Tok Kaya Sendi Diraja menyatakan bahawa dia tidak tahu bila isterinya pengsan. Jangan khawatir, kita mencari jalan yang baik. Lalu menepuk tikar mengkuang yang panjangnya 12 kaki. Isteri Tok Kaya Sendi Diraja terjaga, duduk bersila, wajahnya pucat, sepasang matanya merenung mata Datuk. Dia bertanya siapa yang datang tadi. Datuk pun bertanya kembali. Wajah isteri Tok Kaya Sendi Diraja resah tidak menentu. Cik Puan menggugurkan anak Cik Puan waktu berusia 7 bulan. Isteri Tok Kaya Sendi Diraja menganggukkan kepala. Kenapa Cik Puan kejam sampai begitu? Isteri Tok Kaya Sendi Diraja menyatakan bahawa sebelum dia berkahwin dengan Tok Kaya Sendi Diraja, dia merupakan tukang masak di rumah itu. Kemudian terjadi perkara yang tidak baik di antara mereka berdua. Lalu isteri Tok Kaya Sendi Diraja diam di bahagian atas rumah. Apabila genap 7 bulan kandungan, dia bersetuju dengan Tok Kaya Sendi Diraja untuk menggugurkan bayi itu dengan seorang doktor swasta di Kuala Kangsar. Satu pengakuan yang jujur dari isteri Tok Kaya Sendi Diraja, dan Tok Kaya mengakui apa yang dikatakan oleh isterinya itu adalah benar belaka. Datuk pun merenung wajah Tok Kaya Sendi Diraja. Awak berdua sudah melakukan dosa, ujar Datuk pada Tok Kaya Sendi Diraja. Isteri dan suami berpandangan sesama sendiri. Sekarang semua peristiwa buruk itu sudah tidak menjadi rahsia lagi bagi keluarga diri Tok Kaya Sendi Diraja. Tok Kaya Sendi Diraja menundukkan mukanya dan dia baru sedar bahawa kekayaannya ada tidak dapat menutup perbuatan terkutuknya. Lupakan semua itu, yang berdosa tetap berdosa. Hanya Allah yang maha besar lagi penyayang sahaja yang boleh menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatan kamu berdua. Tambah Datuk. Tok Kaya terus menarik tangan Datuk pergi ke ruang bawah. Saya mengikutinya dari belakang. Saya tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Selepas bercakap, Datuk pun mengajak saya ke biliknya. Sebaik saja bilik itu dibuka, wajah lelaki yang garang berbadan besar itu kembali lagi tercegat di dalam bilik. Datuk berhenti di hadapannya. Datuk pun memejamkan mata. Sahabatku, aku hanya datang untuk membetulkan apa yang silap, kata Datuk pada lembaga itu, dan lembaga itu bergerak ke kanan sambil tersenyum dan terus hilang dari pandangan mata kami. Demikian episod ke-23 siri Bercakap dengan Jin, Roh Bayi Mencari Ibu. Karya Tamar Jalis. Olahan Hey Paduka Wali. Jangan lupa untuk mengikuti episod yang terakhir musim yang pertama ataupun season 1 siri Bercakap dengan Jin, karya Tamar Jalis, olahan Hey Paduka Wali, iaitu episod ke-24 Puaka Tiang Seri.